Salam sejahtera diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat. Terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian dalam sesi Google Meet pada petang ini. Saya juga bagi pihak penganjur ingin mengalu-alukan kehadiran para pensyarah, tenaga pelajar yang dihormati dan para pelajar dari dalam atau luar UTHM. Selamat datang secara maya ke Universiti Tun Husinon, Malaysia. Untuk pengetahuan semua, program ini adalah anjuran MyLibet, Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia, dan sesi ini adalah salah satu komitmen dalam program SEL, iaitu Career Enhancement for Lifelong Learning. Untuk makluman semua, sekiranya anda mempunyai soalan-soalan yang ingin dikemukakan kepada panel, anda boleh tanyakan soalan anda pada hujung sesi ini dalam ruangan chat box atau terus kepada panel. Para hadirin juga diminta untuk terus kekal sepanjang sesi ini bagi merekodkan kehadiran anda. Hadirin akan diminta untuk mengisi borang kehadiran menerusi link yang akan diberi pada ruangan chat box pada hujung sesi ini. Dan sijil hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi borang tersebut. Para hadirin sekalian, program kita pada petang ini bertajuk Amalan Reka Bentuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam versi bahasa Inggerisnya, iaitu Instructional Design Practice in Teaching and Learning. Untuk makluman semua, sesi petang ini akan disampaikan oleh T.S. Dr. Thamizselvan Analaki Subramaniam. Sebelum kita meneruskan sesi kita pada petang ini, mari kita mengetahui sedikit sebanyak latar belakang panel kita, iaitu Dr. T.S. Dr. Thamizselvan. Beliau merupakan pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional FPTV di UTHM. Beliau telah memperolehi diploma dalam kejuruteraan elektronik di Politeknik Johor Bahru dan kemudian beliau telah memperolehi sarjana muda dan sarjana pendidikan Technical Vocational di UTHM. Kemudian beliau telah berjaya memperolehi Dr. Falsafah dalam bidang sumber dan teknologi maklumat dari UKM dan mempunyai kepakaran dalam bidang e-learning. Tanpa kita melengahkan masa, saya dengan penuh hormatnya menjemput T.S. Dr. Thamizselvan untuk meneruskan program kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Boleh dengar? Ya, Doktor. Muka saya nampak muka face? Nampak Doktor. Okey, selamat sejahtera dan juga terima kasih kepada MyLibet kerana menjemput saya untuk share tentang amalan reka bentuk pengajaran dan pembelajaran. Dan terima kasih juga kepada peserta-peserta dari UTHM dan juga daripada luar UTHM dan juga pelajar-pelajar saya termasuk di hari ini ada 2 kelas pelajar saya turut sama di mana saya mengajar subjek teknologi pendidikan. Sebelum saya mulakan, why saya nak buat share perkara ini kepada anda semua, sebab now is the COVID, so banyak after COVID kita banyak bergerak ke digital learning, pembelajaran digital. So apabila kita bergerak di pembelajaran digital, asas ilmu ataupun foundation dia kita tidak berapa amalkan. So kita more kepada teknologi akan membantu. So apa yang ada di sebalik teknologi tersebut dan apa yang kita perlu terapkan di dalam teknologi tersebut. Sebenarnya bukan teknologi dapat membantu meningkatkan, tapi foundation of science of the learning itu perlu diketahui dulu sebelum kita menggunakan teknologi. So hari ini saya nak terangkan sikit. Saya menggunakan 2 bahasa. Sebenarnya katakan anda seorang pengajar di universiti, di mana-mana luar, cikgu ataupun apa-apa, sebenarnya anda adalah seorang instruction designer. Anda adalah seorang instruction designer, cuma dia beza sikit.
kalau kita kerja kerajaan macam saya pensyarah ataupun cikgu-cikgu di sekolah ke apa ke, kita dibayar gaji di kerajaan tapi kita adalah instruction designer. Okey, dan kita sebenarnya kalau tengok di swasta, di kolej-kolej swasta ataupun universiti swasta, instruction designer ni mereka punya kerja adalah mereka akan bincang dengan pensyarah, iaitu pensyarah adalah subject matter expert. Mereka akan bincang dan mereka yang akan desainkan bahan pembelajaran itu. Bukan pensyarah akan design. Instruction designer ini kerja dia adalah design dan develop bahan pengajaran untuk pelajar. Dan dia akan deal dengan bekerjasama dengan subject matter expert. Tapi dia kalau di IPTA dia terbalik sikit. Instruction designer adalah kita, semua kita. Kita yang akan buat ni analysis, kita yang akan design, kita yang akan develop, kita yang akan buat evaluation, semua kita akan buat. So itu yang beza di antara kita dengan IPTS ataupun di luar sana lah. Okay. So kalau tengok lepas COVID ni, instruction designer ni menjadi satu paling popular, kejayaan paling popular selepas COVID sebab kita more kepada teknologi dan juga asal-asal ilmu ni telah dikembalikan semua. Kalau tengok di industri, kalau fresh graduate, salary mereka akan dapat dalam 2,500 basic. Kalau ada pengalaman 2 tahun akan dapat 4,000 lah. Okey, yang ini adalah sekitar range gaji yang diberi. Okey. Keduanya adalah kalau nak jadi instruction designer ni, anda boleh kerja di mana-mana. So anda boleh buat part time. Now kalau kita tenaga pengajar di kerajaan, kita boleh jadi instruction designer, iaitu dia boleh jadi freelancer. Okey, kita boleh jadi maksudnya kita boleh buat macam-macam kerja tu, boleh buat di mana-mana. Okey, so satu aspek instruction designer ni menjadi satu perkara hot atau sebenarnya dari dulu dah ada, cuma selepas COVID ni semakin lama semakin orang menggunakan teknologi tapi mereka banyak lupa terhadap asas ilmu ataupun ilmu di sebalik pembelajaran tu mereka lupa. So yang tu kita perlukan instruction designer. Okay. So kalau tengok di jobs rate, contohnya saya share di sini ialah gaji yang ditawarkan 2,500 hingga 4,000. Contohnya kerja yang mereka perlu dibuat yang saya gariskan warna merah ni. Okay. Contohnya mereka kena analisis keperluan pembangunan bahan. Okay, kalau instruction design ni bukan kerja untuk membangunkan bahan di dalam kelas, bukan. Dia adalah salah satu, cuma dia banyak more kepada training. Di dalam kelas, training, apabila kita bagi ceramah, instruction design diperlukan. Apabila kita apa-apa perkara yang kita nak buat talk ke ataupun latihan ke workshop ke, semua memerlukan instruction design. Macam mana kita nak buat pendahuluan, macam mana kita nak deliver content, macam mana kita nak buat evaluation. So dia ada, setiap satu tu dia ada model-model dia. Okay, so kalau tengok dia punya job description dia, banyak dia perlukan macam knowledge tentang macam mana kita nak buat ni analisis terhadap stakeholder. Kalau tengok sebenarnya kalau kita nak bangunkan something training module or any kelas bahan kuliah, sebenarnya kita kena deal dengan stakeholder. Contohnya kalau di universiti pelajar akan keluar menjadi kerja di industri. Tapi sebelum saya membangunkan bahan, saya kena deal dengan orang industri. So apa yang perkara yang diperlukan untuk deliver di dalam kelas. Saya sebelum saya bangunkan bahan, saya kena buat interview dengan dia ataupun tanya pada orang industri apa yang diperlukan di dalam pembangunan bahan ni. So baru saya akan develop. Cuma saya apabila saya buat benda ni, saya tak dapat, kadang-kadang orang industri pun sibuk, saya tak dapat. Cuma saya akan rujuk job street. Saya akan rujuk, contohnya saya mengajar Dinos baik pula alat audio video, dan saya akan tengok job street berkaitan kerja-kerja yang berkaitan tentang Dinos, dan saya tengok apa requirement dia, requirement yang diperlukan di dalam situ. So contohnya dia ada 3 requirement dalam job street: pengetahuan, kemahiran dan juga attitude. So 3 benda ni saya akan tengok dan saya akan design mengikut apa keperluan industri. So kalau kita tak jumpa orang industri, tak kisah. Boleh tengok job street punya requirement, just you boleh bangunkan bahan mengikut apa keperluan trend sekarang. So ini salah satu contoh gaji dia kalau tengok, kalau fresh graduate boleh dapat 2,500 hingga kalau dapat ada pengalaman setahun 2, anda boleh dapat dalam 4,000. Okay.
Okey, lagi satu adalah instruction design, gaji dia di KL 3,000 hingga 4,000, yang ni kena ada pengalaman sikit. So kerja dia pun macam more kepada macam analisis, design, development dan juga akhirnya menilai produk yang di hire sekali lah. Okey. Okey, kalau kita pergi ke instruction design ni, kalau kita type dia punya term kerja dia, ini term-term yang biasa kita gunakan. Contohnya kalau pergi kat job street, cuba type instruction designer, instruction designer, learning and development specialist, okay, learning experience designer, curriculum designer, e-learning designer, e-learning developer, okay, multimedia developer, okay, learning engineer, trainer. So ini contoh term-term yang digunakan di bawah instruction design. So banyak kerja-kerja di bawah bidang ni yang kalau guna title macam ni, anda boleh search dekat job street ataupun boleh search dekat Indeed, INDEED, Indeed. Okey. So perkara asas ataupun ilmu foundation of the instruction design ni, kalau kita seorang tenaga pengajar ataupun kita nak menjadi freelancer ataupun kita nak jadi mana-manalah kita nak design kurikulum ke ataupun training modul di dalam kelas ke, perkara pertama kena tahu adalah apa itu instruction designer, instruction design. Okey, instruction design ni kalau kita create satu program, satu bahan, selepas kita gunakan bahan itu, di akhirnya mereka boleh mendapat satu pengalaman daripada bahan tersebut dan juga mereka dapat memperolehi pengetahuan dan juga kemahiran daripada latihan ataupun training yang kita create. Okay, so perkara ni sangat penting dan disebabkan perkembangan teknologi ni, kita more kepada teknologi dan kita kena fokus asas fundamental tu kita tengok balik. Design, kita design something, okay, dan dia boleh menyebabkan ada pengalaman. Daripada tidak tahu, dia boleh tahu dan dia boleh menyebabkan dia boleh belajar skills ataupun dia dapat knowledge. So kalau contoh hari ni peserta-peserta yang ikuti program ini, selepas ni anda akan tahu, okey, sebelum ni tak tahu, selepas ni okey tahu. Ini pasal tu saya bangunkan PowerPoint dan saya masukkan konten-konten supaya anda boleh tahu pengetahuan dan juga dapat kemahiran. Okey, dan juga yang paling penting, instruction design adalah satu prosedur ataupun proses di mana pertama sekali akan tengok needs stakeholder terhadap bahan tersebut, lepas tu kita design, lepas tu kita develop dan juga kita evaluate. So ini perkara yang terlibat dalam instruction process dia. Biasanya kita guna AD, biasa yang paling asas, model asas kita akan gunakan AD model. Okay. Okay. So kalau isu ini isu ni sebab pelajar saya pelajar masa saya buat kajian tentang amalan reka bentuk pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan tenaga pengajar. Okey, tahun lepas baru diselesai master dan apabila kita tanya 50% tenaga pengajar tidak pasti dengan amalan reka bentuk pengajaran yang diamalkan. Okey, kalau boleh tanya dia tahu menggunakan teknologi, tapi awak gunakan teori apa, awak gunakan model apa, awak menggunakan model evaluation macam mana, jenis apa, tidak tahu. Okey, tidak pasti dengan amalan. 30% saja mengamalkan dan 80% menyatakan tidak tahu tentang amalan reka bentuk pengajaran di kalangan tenaga pengajar. Okey, so walaupun kita katakan saya daripada sarjana muda pendidikan, kalau yang dari pendidikan tu mereka dah ada ilmu-ilmu asas tentang pendidikan, itu tak ada masalah. Cuma yang daripada engineering, mereka tidak ada ilmu pendidikan dan ini yang menyebabkan dapatan ni macam ni lah. Okey, 50% tengah pengajar tidak pasti dengan amalan reka bentuk pengajaran yang diamalkan. Okey, perkara pertama, foundation of orang kata learning science. Yang perkara pertama yang kena tahu adalah instruction design theory, instruction design theory, di mana kalau ada peserta-peserta yang dalam di ujung ni kita ada training, kita ada training sikit di mana kalau peserta dah ada satu biasa menggunakan PowerPoint dekat kelas ke ataupun training modul ke ataupun apa-apa yang berkaitan,
di dalam kelas, anda boleh carikan carikan simpan dulu. Di akhir nanti saya akan ajar macam mana kita nak susun bahan yang sedia ada tu menjadi lebih mengikut model. Okey, mengikut model yang sedia ada. Okey, kalau katakan mengajar subjek matematik dalam kelas dah ada PowerPoint ataupun bahan-bahan dekat internet ke apa ke, boleh download ataupun boleh buka, nanti saya akan ajar macam mana kita susun mengikut instruction design model sebab ini sangat penting. Okey, model-model ni telah dikaji dan dia memang telah dites dan memang telah banyak di-establish memang banyak digunakan dan tidak ada masalah Okey, saya rasa kena cari dulu sebelum kita nanti di hujung nanti ada satu training macam mana kita nak susun bahan tu mengikut model tu. Okey, perkara asas dan sebagai seorang instruction designer, kita kena tahu teori ada 3 teori yang biasa kita kena tahu sebagai seorang instruction designer. Pertama sekali behaviorism Behaviorism maksud dia pelajar akan dengar dan cikgu akan mempengaruhi pelajar. Dia akan dengar macam tu cikgu ajar, pelajar dengar. Itu saja. Okey, itu behaviorism dia orang kena force dia untuk belajar. Cikgu kena force pelajar untuk belajar. Behaviorism ini dulu Lepas tu connectivism. So connectivism ni dia berkaitan tentang pemikiran di dalam thinking dia connectivism dia kata behaviorism ni tak berapa dia tidak menekankan aspek pemikiran. So dia kata mental process ni adalah satu aspek yang sangat penting untuk pembelajaran pelajar. Dan di sinilah keluarnya macam taxonomy taxonomy Bloom di mana ada macam-macam peringkat Lepas tu dia ada short term, long term memory. So yang ni benda kan sebagai seorang instruction designer kena tahu 3 teori asas ni Dan di akhir sekali konstruktivism dikata pembelajaran akan berlaku apabila ada perbincangan di antara 2 orang, perbincangan antara guru dan pelajar, perbincangan antara murid dan murid, pembelajaran akan wujud. So ini adalah dia punya falsafah daripada konstruktivism. Dan kalau tengok pada masa sekarang, kita mau kepada digital dan banyak sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di mana-mana college pun pelajar mau menggunakan konstruktivism dan konektivism behaviorism tu kita dah tak ada. Kalau peringkat universiti kita jarang gunakan behaviorism Kalau kuliah tu behaviorism lah. Okey, kita mau kepada kita punya tugasan ataupun kita punya assignment semua mau kepada konstruktivism dan konektivism Kalau sekolah rendah masih lagi kita menggunakan behaviorism dan juga konektivism. So ini beza yang tiga teori kena tahu sebagai seorang instruction designer. Okey. Okey, lepas tu dah tahu pasal teori, dia kena tahu kena kuasai instruction design model instruction design model. Okey. Ini adalah kita kata development model development model di mana AD analysis, design, development, implementation, evaluation, D and carry model, CAM design model, SAM, dan juga rapid prototype lah. So ini adalah contoh model yang boleh digunakan atau kena tahu sebagai seorang instruction designer. Design model. Yang itu tadi development model, ini design model. Design model ni macam mana kita nak susun kita punya pembelajaran itu mengikut prinsip-prinsip yang telah diuji Yang ni adalah Merrill first principle ni. Dia ada 4 tahap di mana dia kena susun pembelajaran tu mengikut tahap-tahap tersebut. Garnier 9 event of instruction kena susun, dia ada 9 peringkat dan kena susun pembelajarannya mengikut 9 peringkat tersebut Dan juga Bloom taxonomy. Saya rasa Bloom taxonomy dah tahu So kena tahu sebagai seorang instruction designer, Bloom taxonomy kena kuasai. Bloom taxonomy. Kalau kita duduk di dalam cikgu ataupun bekerja di pensyarah ke ataupun bekerja di college occasional, so mereka memang gunakan Bloom taxonomy. Mereka pun dah ada pengalaman Kalau yang bukan duduk di dalam ni, yang duduk di industri di luar daripada kita punya bidang, bukan pendidikan, mereka kena tahu kalau nak jadi seorang instruction designer, ini dia punya design model yang boleh digunakan. Dan ada lagi banyak lagi model, cuma saya letakkan 3 sajalah di sini. Dan apabila kita dah bangunkan model semua, kita ada development model, kita ada design model, lepas kita perlu tahu evaluation model sebab setiap benda yang kita design, kita develop ni
kena di-evaluate. Apabila kita kena di-evaluate, so kita kena kuasai model-model evaluation. So yang paling famous sekali adalah Kirkpatrick 4 level of training evaluation model. So dan yang tengok yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni semua adalah model-model yang biasa kita gunakan evaluation model, tapi yang paling biasa yang kita gunakan adalah Kirkpatrick 4 level of training evaluation. Okay, so ini model yang kita kena kuasai Okay. Okay, dan juga selain daripada yang model teori perkara yang perlu ditahu adalah Meyer Principle. Meyer Principle adalah multimedia, prinsip-prinsip multimedia, di mana sekarang apabila kita design bahan multimedia PowerPoint biasa pun kita kena tahu asas-asas multimedia. Macam mana kita kena letakkan elemen multimedia. Contohnya kalau kita letak teks, kita kena combine dengan grafik supaya dia lebih pelajar cepat faham. Kita letak teks, letak dengan animasi. So itu adalah prinsip-prinsip di dalam Meyer Principle. Sebagai seorang instructional, kalau nak bangunkan bahan PowerPoint ataupun e-learning, mesti kena kuasai Meyer Principle ni. Okay, prinsip-prinsip dia. Okay, yang seterusnya adalah visual design. So visual design, siapa yang instructional design mau kepada e-learning, so visual design ni perkara yang sangat penting yang kena kuasai sebagai seorang instruction designer. Okay, dan ni perkara yang paling utama sekali sebagai seorang instruction designer. Okay. Okay, ini adalah most valuable skill for instruction designer. Kalau nak jadi kompetensi yang diperlukan untuk industri profesional, sebab kat industri sana instruction designer ni dia memang satu kejayaan yang memang memang orang kata memang mendapat lumayan gaji yang lumayan. Cuma kita duduk di IPTA ataupun di sekolah ni, kita pun seorang instruction designer, cikgu-cikgu dah apply, so kita memang dah apply dah benda-benda ni. Cuma kita tidak jual kita punya bakat di luar sana. Kalau ada masa boleh buat freelance, cuba jual, sebab setiap orang dah ada pengalaman macam mana buat ni analisis, design, maybe menggunakan model-model lain PBL ke, project based learning ke, inquiry based ke apa ke, dah boleh jual kepakaran tu di luar sana lah. Okay, hasil daripada ni, sebagai seorang instruction designer ni, tiga benda ni perlu tahu. Okay, ataupun tiga kompetensi lah, ataupun tiga model yang biasa digunakan sebagai instruction designer. Instruction designer kena tahu ataupun yang biasa digunakan dalam bidang ni, AD, Bloom taxonomy dan Kirkpatrick model. Okay, so AD untuk pembangunan, Bloom taxonomy untuk reka bentuk kita punya aktiviti pembelajaran, Kirkpatrick ni untuk menilai kita punya bahan pembelajaran. So tiga benda ni asas, dah cukup menjadi, kalau anda kuasai tiga benda ni, anda dah boleh layak menjadi seorang instruction designer. Dah boleh jual dirilah untuk jadi sebagai seorang instruction designer. Okay, lepas ni kita akan masukkan satu persatu AD, Bloom taxonomy dan juga Kirkpatrick. Okay, AD model Okay, AD model ni asas untuk instruction design. Okay, saya rasa ramai dah tahu benda ni. Cuma setiap ADDI ni, kalau anda kuasai analisis ni, untuk di industri, analisis ataupun need assessment pun ada satu kejayaan. Need assessment, dipanggil need assessment. Dia boleh conduct need assessment dengan industri ataupun dengan stakeholder. Yang itu adalah satu prospek kejayaan. Okay, satu lagi prospek kejayaan, design. Okay, design, dia boleh design something, design developer design. Dia ada satu kejayaan di luar sana. Developer pun ada, dia banyak, developer ni banyak more kepada menggunakan teknologi. Contohnya dia boleh design AR, VR dia. Okay, dan akhir sekali evaluation punya part, dia ada dia punya kejayaan dia sendiri. Okay, cuma saya nak ceritakan macam mana kita nak buat ADDI ni, macam mana proses. Biasanya kita akan, contohnya saya nak bangunkan satu training untuk training modul untuk ajar orang luar macam mana meningkatkan motivasi cikgu-cikgu lah contoh. So saya kena buat satu ni analisis, apa konten-konten yang diperlukan, apa contoh-contoh kandungan yang diperlukan di dalam training itu. Saya kena buat ni analisis dulu. Okay, saya kena jumpa orang yang berkaitan, pakar berkaitan. Okay, untuk training ini apa perkara-perkara yang diperlukan. Okay, saya kena, lepas tu saya design.
Saya design tu saya tengok berapa hari, berapa masa menggunakan model apa. Dalam tu maybe saya nak terapkan model ARCS, attention, ARCS, model motivasi. Maybe saya nak terapkan something, model-model lain di dalam design. Lepas tu saya develop satu training module 3 hari contohnya. Lepas tu saya implement. So saya test. Okay, saya test, saya guna dalam tu. Lepas tu akhir sekali evaluation, saya kasih form. Contohnya kalau awak tengok, kita mengadili program, di akhir nanti dia akan bagi satu form. Dia akan satu form, nanti dalam form tu dia suruh isi apa pandangan anda terhadap program ni. Apa pandangan anda terhadap program ni. Okay, itu salah satu evaluation di dalam Kirkpatrick punya tu. Level 1 adalah dia tengok reaksi peserta terhadap program tersebut. Level kedua, maybe ada program dia ada ujian, dia kena lulus. Okay, itu level 2 dia kena lulus. Lepas lulus baru dia akan dapat sijil. Itu contoh contoh model Kirkpatrick punya level 1, level 2. Biasanya kita akan menggunakan level 1 dan juga level 2. Dan level 3, level 4 nanti saya akan masuk kemudian Okey. Okey, ini adalah saya rasa belum taksonomi. Seorang instruction designer kena tahulah kena tahu instruction designer punya ni apa, belum taksonomi. Saya rasa semua dah tahu benda ni. Kalau tidak tahu nanti boleh search. Pertama sekali asas kita kena tahu kefahaman pengetahuan, kefahaman. Lepas tu kita aplikasi, analyze, evaluate dan create. Okey, apabila kita contoh kita nak create bahan pengajaran, katakan pelajar itu tahap kita nak ukur pelajar tahap pengetahuan dan juga kefahaman saja. So kita boleh menggunakan macam soalan objektif, okey, cuma nak menguji dia punya kefahaman saja kan. Okey, kalau kita nak uji dia punya apply dan analysis, maybe kita boleh gunakan problem based learning, activity problem based learning atau project based learning untuk kita nak nilai dia punya apply dan juga analysis dan evaluate. So yang ni kena tahu sebab belum taksonomi menjadi jantung untuk sesuatu bahan Okey, so kita kena tahu contohnya saya ajar peringkat universiti, saya punya konektif saya dia ada 3 konektif, psikomotor dan juga attitude dia ada level dia ada level dia. Kalau konektif dia ada 6 level, psikomotor pun dia ada level-level dia dan juga attitude ada level dia. Contohnya saya punya budak saya nak C4, saya punya budak C4 pelajar C4, so saya cuma kena buat sampai analisis. Okey, soalan berbentuk sampai ke analisis. So saya masukkan untuk semester ni saya gunakan problem based learning di bawah pelajar saya teknologi pendidikan. So di C4, so saya bagi tugasan berbentuk PBL, mereka dapat apply dan juga analisis dan mereka dapat solve masalah tersebut. So inilah bentuk-bentuk tahap dan juga kena tahu macam mana kita nak bina soalan-soalan mengikut tahap tersebut. Okey, sangat penting sebagai seorang instructional 3 benda AD kena tahu, belum taksonomi dan juga last sekali ni Kirkpatrick 4 level of training evaluation Okey. Kirkpatrick 4 level of training evaluation ni dia ada 4 level reaksi, learning, impact dan juga result. Tapi kalau kita dalam kelas biasanya kita akan buat reaksi dulu. Kita lepas mengajar kita tanya awak macam mana, suka tak dengan pembelajaran, you like my teaching style or something lah, kita akan tanya. Lepas tu kita akan tanya you enjoy or macam mana. So reaksi dia terhadap kita punya tu cukup ke tak cukup ke. Okey. Nombor 2 learning. Learning maksud dia kita akan test dari segi memberi quiz ataupun ujian. Katakan training ini kita lulus, kita akan dapat sijil daripada training ini. Kita kena lulus dapat markah berapa Okay, learning. Dan impact dan juga result ni kita kalau dalam sistem pendidikan kita dalam training biasanya kita tak berapa sangat level 3 4 kita kurang. Tapi kita more kepada level 1 dan level 2. Impact ni dia boleh menyebabkan, dia boleh change dia punya behavior tapi dia mengambil long term lah. Okay, impact dan juga result ni dia mengambil masa sikit. Dia tidak boleh ukur pada masa tersebut lepas program. So okay, level 1, level 2 boleh ukur selepas program. Level 3, 4 dia mengambil masa dan dia juga kena sentiasa kena ikut dia punya perkembangan lah. Okay, so 3 benda ni Okay, ada soalan? Apa-apa soalan tak tentang? Ada soalan? Tak ada
Semua okey Yes sir, yes Okey, sir. Doktor. Semua Okey, okey. okey. Okey, dan saya hari ni nak terangkan sikit tentang apa ni, salah satu model yang kita boleh gunakan untuk mengatur kita punya bahan pengajaran ataupun kita punya modul pembelajaran ataupun apa-apa training modul atau apa-apa. So kita boleh tengok 9 event of instruction 9 event of instruction model di mana kita ada 9 langkah di mana langkah pertama adalah gain attention, inform learner of objective, kita memberitahu objektif kepada peserta. Lepas tu kita recall pembelajaran lepas lepas tu kita membentangkan konten, lepas tu kita provide guidance provide guidance, lepas tu kita bagi dia latihan, lepas tu kita bagi provide feedback, assess performance, lepas tu enhance retention of transfer. So ini adalah 9 kita kata event di dalam 9 event di dalam model Gane dalam model Gane. Dan hari ini saya akan tekankan benda ni sebab benda ni sangat simple dan dia dipengaruhi oleh dua teori di mana teori behaviorism dan juga teori kognitivism, dan model ni telah diuji memang keberkesanannya dan dia memang selalu digunakan instruction designer kalau dia nak design something website, content untuk website, PowerPoint, apa-apa, model ni biasa digunakan di mana ada 9 langkah, gain attention, inform learner of objective. Okey, inilah 9 langkah ni Okey, ini contoh ini contoh yang dibuat di dalam Google Classroom. Macam mana kita nak integrasikan model tadi tu, model Gane di dalam Google Classroom ni. Aktiviti-aktiviti yang kita masukkan tu perlu mengikut dia punya langkah by langkah yang 9 langkah itu Okey. Contoh macam ni okey, gain attention gain attention tu kita katakan tajuk itu adalah berkaitan CCTV so kita letak muka depan dekat Google Classroom tu, kalau boleh kita letak gambar-gambar yang memang menarik perhatian pelajar untuk di dalam pembelajaran tersebut. So contohnya meletakkan gambar yang bersesuaian mengikut tajuk, okey, supaya pelajar menarik perhatian terhadap subjek yang kita nak ajar Okey. Lepas tu kedua ataupun kita boleh tambah gain attention tu dengan memberitahu isi kandungan yang terdapat dalam Google Classroom atau menyediakan aktiviti pelajaran So okey, ini salah satu cara kita nak put aktiviti dalam menarik perhatian pelajar, gain attention. Okey. Lepas dah menarik perhatian, inform learner about the objective. Okey, kita memberitahulah kepada pelajar apa yang dia akan belajar di dalam kelas ataupun tajuk tersebut menerangkan objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam Google Classroom Okey. Dan lepas tu kita recall dia previous punya classes dia punya knowledge so kita masukkan, tanya pasal kelas lepas apa yang CCTV sebelum masuk. So ini adalah kita recall dia punya pengetahuan lepas. Okey. Lepas tu kita lepas kita recall dia punya pengalaman lepas ataupun pembelajaran lepas, kita terus masuk ke konten. Okey, kita masukkan konten hari inilah konten hari ini kita masukkan apa itu konten hari ini So memberikan nota, okey, memberikan nota berkaitan kepada pelajar mengikut kita. Okey, memberikan nota nota yang berkaitan. Okey. Lepas tu lepas memberi nota, so kita perlu menunjukkan provide learning guidance kita bagi nota, kita dah bagi nota, lepas kita bagi dia cara-cara macam mana nak menyelesaikan masalah tersebut. So kita kena guide. Okay, kita dah bagi nota, lepas tu kita bagi cara-cara macam mana nak selesaikan perkara tersebut provide learning guidance guidance. So guidance perlu ada. Okay, sebelum kita nak bagi latihan pada pelajar, kita kena tunjukkan cara-cara macam mana kita nak buat. Okay. Lepas tu kita boleh bagi dia memberikan latihan soalan untuk menilai. Okey, kita boleh bagi, lepas tu kita boleh bagi dia soalan kepada pelajar dan untuk ni lepas kita bagi soalan, lepas tu kita bagi feedback kita bagi soalan, lepas tu kita bagi feedback pada pelajar. Okey, kita bagi soalan untuk pelajar jawab, lepas tu kita yang ajar dia cara-cara penyelesaian Okey. Lepas tu
barulah sekali kita menilai dia punya performance. Kita bagi soalan dan kali ini kita tidak mengajar, kita tidak ajar penyelesaian, cuma pelajar yang kena selesaikan sendiri. Okey, sebelum tadi kita bagi soalan dan kita ajar macam mana selesaikan, tapi yang ini kita bagi soalan dan pelajar kena selesaikan sendiri. Okey, ini dia punya langkah. Dan akhir sekali kita dah habis tu, kita kena bagi satu latihan di mana terhadap topik tersebut supaya pelajar boleh membawa pembelajaran hari ini ke luar konteks, memberi satu aktiviti yang ataupun memberi satu aktiviti terhadap konteks sebenarlah supaya dia boleh berfikir, dia boleh apply benda tu di luar sana. Okey, ini adalah salah satu proses. Ada soalan tak tentang ni? Ada apa-apa soalan nak tanya tak? No sir, nothing at the moment. Okey. Sekejap Ini nampak tak? ID table nampak tak? Nampak. ID table contoh 1. Okey. Nampak tak yang ni? No, just saw your last slide. Okey, jap. Okey. Kan Dr. can view. Okey. So ini adalah contoh kedua contoh kedua macam mana kita nak create kita punya, susun kita punya proses pembelajaran ni di dalam Gane 9 event of instruction okey. Ataupun saya panggil dia ID table, instruction design table. So contohnya saya akan buat macam ni lah, saya akan buat 4 kolom. Dia ada ni Gane 9 event, activity, storyboard dan slide. Okey, contohnya gain attention dan di activity tu saya suruh mereka menceritakan apa benda mereka nak masukkan untuk menarik perhatian. Lepas tu mereka akan design storyboard, lepas tu mereka akan letakkan slide berkaitan. Okey, macam mana kita nak tarik perhatian. Kalau saya mengajar 9 event ni, saya suruh pelajar saya buat macam ni. Okey, gain attention macam mana? Okey, dia nak tarik perhatian, kapal nak tenggelam kan, Titanic so macam mana nak tarik. Okey, nombor 2 inform learner objektif. So kedua slide nombor 2 dia akan bagi tahu apa objektif pembelajaran. So saya suruh mereka letakkan objektif pembelajaran. So nombor 3 recall of prior learning punya ni lah, yang pembelajaran lepas. So mereka akan mendedahkan tentang topik sebelumnya, apa komponen-komponen di dalam subjek yang berkaitan. Ini contoh. So nombor 4 dia akan create konten tajuk tersebut. Okey, dia akan letakkan konten lepas tu dia akan letakkan semua konten-konten yang terlibat pada topik tersebut. Okey, lepas tu dia akan ajar macam mana cara-cara untuk selesaikan konsep-konsep tersebut. Katakan konsep tu cara membaik pulih TV kan. So dia akan ajar, dia akan bagi satu video cara membaik pulih radio. Dia akan bagi dulu contoh-contoh macam mana kita nak baiki dia akan bagi contoh dulu. Okey, dia akan guide macam mana nak tu. Okey, dia akan guide, lepas tu dia akan bagi soalan lepas tu dia akan bagi, cikgu akan bagi soalan nombor 6 ni cikgu akan bagi soalan dan cikgu juga akan memberi jawapan macam mana cara penyelesaian. Okey, cara penyelesaian di nombor 7 ni dia akan bagi soalan dan juga nombor 6 dia bagi soalan, nombor 8 dia akan bagi feedback macam mana cara penyelesaian untuk soalan tersebut. Okey, dan di akhir di nombor 8 dia akan bagi satu soalan di mana pelajar kena selesaikan sendiri. Pelajar kena selesaikan sendiri dia kena selesaikan sendiri. Dan nombor 9 biasanya dia akan bagi satu soalan berbentuk berfikir, dibawa ke rumah di luar konteks daripada kelas supaya dia boleh extend knowledge daripada formal kepada informal. Dia akan bagi satu senario lah supaya mereka boleh berfikir. So dan 9 orang kata 9 level ni
dia boleh gunakan untuk apa-apa aktiviti, tak kisahlah di mana-mana sebab kita hidup ni daripada pagi sampai malam sebelum tidur semuanya adalah instruction design kan. Pagi kita bangun pukul 8 contohnya, bangun pukul 6, semua kita dah teratur dah ada instruction design kan. So Gane Night event ni dia adalah salah satu boleh gunakan untuk training di dalam kelas, mana-mana tempat yang boleh, kalau nak bagi top dah boleh guna model ni. Pertama sekali kita kena tarik perhatian. Macam mana kita nak tarik perhatian kita punya audience? Okay, dengan menceritakan, menunjukkan video ataupun mewujudkan soalan-soalan yang boleh menyebabkan mereka terperanjat, menarik apa kan, mereka pun nak tahu apa tu So itu cara kita nak menarik perhatian Lepas tu keduanya, orang nak tahu kan apa benda nak belajar hari ni, so kena maklumkan apa hasil ataupun objektif pembelajaran. Okay, so nombor 3, saya rasa cikgu-cikgu dah dekat sekolah tu ataupun yang dekat universiti ke apa ke dia ataupun pelajar-pelajar saya, kita dah apply benda ni cuma maybe ada model-model lain yang gunakan. Kalau tak apply, maybe dah ada PowerPoint ke apa ke, dah kita boleh susun mengikut event ni Night event ni kita boleh susun, maybe dah ada dalam PowerPoint, kita arrange benda tu kepada 9 event ni supaya, sebab 9 event ni terbukti dia boleh membantu. Memang dah uji, kalau cikgu-cikgu ikut memang dah uji, memang dia boleh membantu proses pembelajaran lah. Okay. So ada soalan tak? Ada apa-apa soalan sebelum kita nak masuk aktiviti ni? Kalau ada soalan boleh. Doktor, Ya. ada seorang yang bernama Ahmad Fakhruddin Muhammad Yusof yang bertanya, doktor, model tu boleh skip ke atau mesti ikut 9 step itu? Okey, model ni memang telah diuji, kalau tidak boleh skip, dia memang kena ikut. Okey, dia kena ikut. Dia tak banyak pun, sebenarnya dia 9 angka, tapi cuma bahan yang kita dah ada tu, kalau kita dah masukkan dia tak nampak panjang sangat kita tak boleh skip, memang kita kena ikut benda tu. Dan memang ni memang model dah confirm kita tidak boleh skip. Okey, maybe yang langkah 9 tu kita boleh skip, tapi yang 8 tu kita perlu ikut. Okey. Okey doktor. Ada sebarang soalan lagi boleh tanya secara voice ke apakah, saya boleh bantu untuk menjawab. Sebelum kita nak pergi latihan sekejap, cuba saya nak tengok, saya nak bagi latihan di mana cikgu-cikgu dah ada PowerPoint kan. Maybe cikgu boleh gunakan 9 event of instruction ni, cikgu susun mengikut 9 event of instruction. Nanti cikgu boleh share di dalam, dekat sini cikgu boleh share dan cikgu boleh bentangkan tunjuk pada saya lah. Sebelum ni saya macam ni, saya buat model ni. Lepas ni saya guna 9 event, dia jadi macam ni. Ataupun sebelum ni memang saya tak tahu, memang saya lintang bukang kan. Semua konten habis, ataupun latihan habis je, tapi saya tak pernah pun ada gain attention. First step saya tak pernah pun tengok. Maybe step nombor 4 saya tak pernah pun tengok. So benda ni boleh di-sharekan lah. Saya bagi masa sikit untuk cikgu boleh, kalau ada siapa nak cuba buat menggunakan 9 step ni, dan cuba boleh share screen, nanti kita tengok macam mana dan saya boleh bantu lah saya boleh bantu macam ni. Walaupun benda ni asas 9 event instruction asas sebenarnya ada banyak benda, contohnya PBL, problem based learning, macam-macam, tapi dia lebih complicated. Tapi untuk asas amalan reka bentuk pengajaran, perkara asas boleh dah gunakan Gane 9 event of instruction so dah boleh perkara asas lah, dah boleh gunakan benda ni untuk kita create content. Okay, maybe ada apa-apa soalan sebelum saya bagi masa 15 minit hingga 20 minit untuk cikgu-cikgu tengok, cuba try. Doktor, Ya. ada satu soalan dari CPKK IKBNKP. Okey. Dia tanyakan, ID table ni sama dengan lesson plan tak? Okey, sebenarnya saya lesson plan dia lebih orang kata apa, dia lebih lengkap lesson plan dia lebih lengkap, cuma
dia more kepada pengajaran di dalam kelas kan, dia ada masa, dia ada tarikh, dia ada waktu, learning objektif. Kalau nak gunakan model ID table ni, kalau nak masukkan di dalam RPP pun tak ada masalah, okey. Cuma saya ajar pelajar saya dalam RPP yang kita dah buat tu, di dalam konten kan dia ada biasanya kita ada set induksi, pra pengenalan, lepas tu kita ada induksi, lepas tu kita ada penyampaian maklumat, lepas tu kita ada penutup kan. Kalau set induksi memang macam tu kan, dia ada 4 tahap tu. Okey. So kita boleh masukkan di dalam ID table ni, kita boleh masukkan di dalam penyampaian maklumat. Okey, RPP dia besar, lesson plan dia besar. ID table ni kita boleh masukkan di dalam bahagian penyampaian maklumat. Okey, boleh masukkan di bahagian penyampaian maklumat Okey. Boleh tak saya bagi masa dalam 15 minit, cikgu-cikgu kalau ada bahan boleh tengok, createkan, susun ikut 9 event of instructional. Boleh cari kat Google apa langkah-langkah dia, 9 event, nanti boleh susun je dulu. Nanti boleh tunjuk pada saya, doktor ni sebelum ni macam ni, tapi lepas ni saya dah susun, dia nampak lebih kemas, lebih teratur, lebih sampailah, kita pun percayalah, kita pun percaya maksud pembelajaran tu boleh disampaikan. Okey, sebab saya pun kadang-kadang kita pun risau kan, kita mengajar kadang-kadang macam ni, lepas tu balik kita fikir betul ke sampai benda tu kan. Okey, ada masa ni awak boleh tengok balik, cuba nanti boleh kongsikan atau ada apa-apa soalan boleh tanya pada saya terus. Sebab sekarang more kepada instruction design sangat ditekankan pada musim sekarang, sebab kita more kepada e-learning dan apabila e-learning more kita duduk di dalam laptop, di depan laptop, dan kita akan mendengar contohnya di sekolah rendah kan, pensyarah akan bagi tahu, cikgu akan bagi tahu dan kita akan dengar saja kan. So maybe kadang-kadang cikgu boleh gunakan benda-benda macam ni pertama sekali dia boleh letakkan satu video permainan dulu. Okey. Dia boleh letakkan video permainan dulu, pelajar tengok, lepas tu dia maklumkan okey hari ni apa kita nak belajar kan. Lepas tu nombor 3 dia pergi, lepas tu nombor 4 dia bagi masa 5 minit untuk dia buat task sikit. Pelajar sekolah rendah tu dia buat task sikit, lepas tu kita sambung balik, kita bagi dia jawapan. Lepas tu akhir sekali kita bagi dia kerja rumah. So ini yang model ni boleh gunakan di semua peringkat, tidak ada masalah Cuma kalau peringkat universiti kita kurang sesuai menggunakan model sebab kita more kepada constructivism constructivism di mana pelajar yang create knowledge, pelajar bekerjasama dengan kumpulan, mostly kita guna PBL, project based, inquiry based, competency based training competency based training di peringkat universiti lah. Cuma dekat sekolah menengah, sekolah rendah boleh gunakan model ni lah untuk mengajar, dan saya pun kadang-kadang memang menggunakan model 9 event of instruction Okey. Hari ni pun cara saya susun pun memang macam tu lah cara saya susun saya punya slide pun memang macam tu. Okey, kalau awak tengok slide saya pertama, saya menarik perhatian dengan memaparkan gaji dulu. Gaji kan, gaji dan letak satu keratan abar mengatakan paling popular instruction design paling, so yang tu menyebabkan orang tertarik apa yang ada di dalam ni kan, instruction design. So kita boleh, itu cara kita gain attention mereka Doktor, ya. ada yang bernama Roasnani Mat Yatim, beliau request untuk tunjuk slide presentation yang Doktor tunjuk tadi. Sekejap Okay, nampak tak? Nampak Doktor? Nampak? So ini contoh ini Google Classroom, dan sekarang kita dah ada D5 Kalau kita cikgu sekolah menengah atau rendah, kita dah menggunakan D5. Cuma di dalam D5 tu saya tak tahulah cikgu boleh create content ke tak, sebab sebelum ni via Leapfrog cikgu boleh buat something edit di dalam tu dan lepas tu Google Classroom cikgu boleh edit dan cikgu boleh gunakan, tapi sekarang dah ada D5. Kalau cikgu boleh edit dan boleh tambahkan maklumat konten pembelajaran, cikgu boleh gunakan model 9 event of instruction untuk letakkan maklumat, sebab
kalau kita ambil nota dan kita katakan dari buku teks kita ambil gambar, kita masukkan berbentuk PDF, dia tak berapa kita kata tak berapa kita pelajar tengok, baca macam tu je. Kalau ada kita ikut 9 model 9 event of instruction ni, pelajar akan bagi dia macam satu link, satu video dulu, lepas tu klik next, dia akan masuk ke learning objective, klik next dia akan masuk pergi kepada content, lepas tu dia ada, lepas content dia ada cara penyelesaian, dia ada bagi cara-cara penyelesaian, lepas tu dia ada bagi soalan, lepas bagi soalan dia settle, akhir sekali dia boleh dia ada quiz ke apa ke dan mereka akan dapat markah dekat D5 tu. Saya tak tahulah D5 ni dia boleh edit ke ataupun memang nak menggunakan konten daripada KPM ke ataupun cikgu boleh rombak di dalam ke, saya tak tahu D5 ni sebab baru. Macam Google Classroom kita boleh edit dan kita boleh masukkan model-model ni. Okey. Dan kalau boleh pembelajaran berlaku apabila pembelajaran ni learning berlaku apabila kita mengambil kira perkara-perkara model-model begini apabila kita reka bentuk pembelajaran. Okey, jangan semata-mata kita katakan Google Classroom boleh membantu pembelajaran tapi di dalam design di dalam tu kita tak mengambil kira model-model macam ni okey. Sebelum masa 5 minit, kalau ada apa-apa soalan, kalau cikgu ada slide PowerPoint, cikgu boleh ataupun apa-apalah kalau pelajar saya dia boleh buat juga kalau pelajar ada apa-apa bahan pembentangan di dalam kelas, boleh susun mengikut 9 langkah ini. Nanti lepas ni saya akan panggil saya akan panggil ataupun volunteer ke apa ke boleh tunjuk. Doktor saya dah buat macam ni, betul tak? Betul tak? Okey, nanti kita akan bantu sama-sama tengoklah Kita akan bantu macam mana cara susunan awak mengikut tu So jangan takut share kita rasa ramai di antara kita Persyarat Universiti, pelajar saya ada dalam 2 kelas di dalam ni mengambil subjek teknologi pendidikan dan saya mengajar saya cerita sikit macam mana saya mengajar subjek teknologi pendidikan terhadap pelajar saya ni saya mengajar subjek teknologi pendidikan, mereka akan posting di college vocational. Tapi di dalam mind saya letak mereka apabila saya mengajar, saya letak mind saya nak mereka kerja di industri, instruction designer. Dan saya kelas minggu pertama 14 minggu pertama saya tengok job street dan pelajar saya suruh explore di job street dan mereka tengok dan mereka kenal pasti instruction design dia punya job scope dia apa. Okey, dia ada 3 benda, pengetahuan, kemahiran dan juga attitude. So saya kenal pasti, so daripada situ saya createkan assignment bagi mereka di mana saya suruh mereka create satu bahan digital learning atau digital material berbentuk apa-apa tapi mereka boleh sharekan di dalam media sosial sebab now media sosial semakin hot dan mereka pelajar-pelajar saya ni mereka create something macam musim COVID ni apa doa-doa ada satu grup ni mereka buat 5 doa terbaik semasa COVID. Mereka buat satu video. Lepas tu ada yang macam satu video tu dia macam rasa macam mana motivate diri dia supaya mereka tidak sengsara dalam musim COVID ni. So mereka gunakan model AD analysis, lepas tu mereka design gunakan Fila Table saya gunakan PBL, problem based learning, Fila Table design, lepas tu mereka develop, after develop mereka implement dan mereka share dekat Facebook ataupun laman web sosial dan mereka dapatkan feedback daripada audience di Facebook ataupun laman web sosial lah. So markah yang saya beri adalah berapa like di sana, berapa like, berapa orang download, berapa orang review, berapa orang view, macam tu. Okay, so ini cara. Lepas tu hasil daripada tu mereka dah tahu step-step analisis, mereka dah kuasai. Design mereka gunakan Garnier, saya suruh mereka guna Garnier, ada yang guna model ARCS iaitu model motivasi dan develop mereka gunakan macam-macam software, Filmora, Animaker, Movie Maker, macam-macam software dan implement evaluation mereka menggunakan macam-macam platform untuk mereka jual mereka punya video. Dan sekarang banyak pertandingan more kepada video sekarang COVID banyak, saya tengok banyak pertandingan send video. So tak ada masalah kok pelajar-pelajar saya ni dia nak join okay.
Ada apa-apa soalan ada berkaitan ni apa ni Gane 9 event instruction ni? Boleh susun dulu. Nanti boleh share pada saya lah. Macam pelajar saya pun boleh lah buat tengok macam dalam grup ke apa ke, boleh tunjuk pada saya. Kalau siapa dah siap boleh, kalau nak share pada saya pun boleh juga, tak ada masalah Doktor? Yes. Okey, ada beberapa peserta yang request untuk share PowerPoint. Okey, boleh. PowerPoint yang doktor. So saya meminta mereka untuk menghubungi doktor melalui email, boleh? Saya dah nanti okey macam ni, semua akan mendaftar di dalam kehadiran akan didaftar dan akan masuk ke email kan. Tapi saya akan saya akan sharekan semua slide saya kepada mereka lah. Okey doktor. Terima kasih doktor. Dalam kehadiran tu maybe dia akan letakkan alamat email kan. So dalam tu maybe saya boleh copy nanti. Nanti saya akan sharekan slide. Okey. Okey doktor. Terima kasih. Ada soalan apa-apa tentang ni 9 event? Ada masalah tak kalau kita nak arrange tu? Saya tak nak bagi ajar satu-satu sebab saya rasa dah cukup setakat kalau kita dah ada PowerPoint, bahan-bahan kita dah boleh tahu susun mengikut model pun dah cukup untuk hari ni sebab daripada model ni boleh extend kepada model yang lebih kompleks. Contohnya constructivism kan, di bawah constructivism kita ada model PBL PBL tu dia susah sikit kita nak step by step tu kita kena ikut dan kerja dia banyak dia banyak kerja dia dan dia kena masa untuk nilai PBL pun memerlukan masa yang banyak Kalau gunakan model ni dia mau kepada di akhir nanti kita menggunakan model dua level tu Kirkpatrick punya level dan kita dah boleh nilai. Tapi model PBL ni dia lebih kompleks dan dia perlu mengambil masa yang lama dia bukan sebarang orang boleh ajar menggunakan PBL. Dia kena dapat training ataupun dapat sijil ataupun dah selalu guna benda tu supaya kita boleh design PBL. Okey, dan saya nak cerita sikit semester lepas saya memang mengajar sebab COVID tiba-tiba mengajar kan. Di akhir setiap kelas saya akan tanya, apa yang awak dapat? So pelajar kata mereka dapat belajar membuka Google boleh slide share, boleh tahu pasal Google Meet. Tapi saya mengajar subjek teknologi pendidikan tapi mereka tak bagi tahu pun apa model-model dalam teknologi pendidikan. So kita dah mau tekankan tentang teknologi. Saya tahu cara nak daftar Google Gmail, saya sign in Google Classroom. Saya tahu cara macam dia cakap pasal teknologi je. Tapi asas konten di belakang teknologi pendidikan tu mereka tak cerita pun. Sebab kita mau kepada fokus untuk teknologi-teknologi Sebab saya orang instruction design dan saya fikirkan pedagogi adalah first. Teknologi adalah support. Orang kata teknologi akan support untuk deliver pedagogi sebab 2025 ni kita mau kepada kita nak pelajar kita macam problem solving, creative thinking, critical thinking. So yang ni semua bukan teknologi boleh bantu untuk tingkatkan tapi pedagogi yang kita nak masukkan. Okey, pedagogi yang kita masukkan tu yang boleh menyebabkan berlakunya critical thinking, creative thinking, problem solver. Okey, so benda-benda tu. So ramai anak murid sekarang ni banyak COVID ni dah tekan dengan teknologi. Akhirnya tujuan kita masa depan 2025 ni nak hasilkan creative thinking, critical thinking, semua tu mau kepada teknologi So teknologi tak bantu untuk critical thinking, dia menjadi satu orang kata
integration teknologi, kita integrate teknologi untuk deliver pedagogi tersebut. Bukan teknologi dapat membantu meningkatkan. Sebenarnya pedagogi yang dapat, kita kena pilih pedagogi yang bersesuaian supaya dia boleh dapat meningkatkan pencapaian ataupun perkara yang kita nak lah. Perkara yang kita nak. Contohnya kita nak jadikan pelajar tu sebagai authentic problem solver kan, authentic problem solver dekat luar sana. So pedagogi yang kita boleh gunakan adalah PBL, problem based learning. So output dia memang kena ada macam tu, so kita gunakan PBL. So katakan kita nak jadikan pelajar tu sebagai dia boleh tahu knowledge, dia kena tahu pasal asas ilmu knowledge saja. So kita boleh gunakan kaedah Ghanaian Night of Instruction dalam kita punya pengajaran. Kita cuba gunakan teori behavior, constructivism, connective sahaja. Dan kita tak menekankan constructivism. Okay. Dan sekarang kalau tengok pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dah semua gunakan constructivism. Dah higher level. Dia belajar sendiri, dia belajar dengan teknologi, dia dah explore sendiri. Dia higher level. Dah more kepada constructivism. Okay. Sebab COVID dan mereka duduk dalam rumah, dan anak saya pun sama juga. Samalah, dari pagi tadi saya tengok hari ni ada kelas, cikgu hantar macam-macam voice message, video, berbentuk video, sesi ice breaking. Saya tengok banyak cikgu memberi banyak ayat-ayat motivasi. Itu yang sangat penting hari pertama. Cuma WhatsApp saja, dia guna WhatsApp dan dia deliver. Okay. Cuma saya tak tahulah PDPR ni susah juga. Kesian. Kalau ada teknologi okey, kalau tak ada teknologi macam mana? Okay, ada yang nak share? Siapa nak share? Doktor, Ya, siapa nak share ni? ada soalan dari Ijan Rani. Beliau bertanyakan, doktor, dalam model ni adakah KSA diterapkan? Okey, KSA ni konektif kan? Skill? Beliau, ya, Okey. KSA. Okey. Okey. Di dalam model ni memang diterapkan KSA. Okey. Sebenarnya knowledge, skill, attitude. Yang ni diguna di KB Knowledge, skill, attitude. Okey. Sebenarnya model ni dia bukan terapkan KSA. Dia tak ada KSA. Cuma dia macam satu panduan macam mana kita nak susun kita punya pembelajaran dia. Tapi KSA tu macam knowledge tu kita yang kena susun. Maksudnya knowledge, skill, attitude kan. Knowledge kita pakai belum taksonomi belum. Okey. Kita yang kena masukkan kita yang kena masukkan. Kita kena dekat bahagian design tu kita kena letakkan soalan berbentuk aras rendah, soalan berbentuk sederhana, kita bagilah. Okey, konten-konten contohnya kalau kita mengajar satu konsep, kita akan ajar satu konsep yang basic dulu. Lepas tu kita akan bagi contoh untuk konsep basic, lepas tu kita akan bagi latihan untuk kuasai konsep basic. Lepas tu kita akan pergi kepada konsep yang lebih sukar daripada dulu Lepas tu kita akan bagi contoh, lepas tu kita akan bagi latihan, lepas tu kita akan bagi lebih tinggi sikit. Itu kita yang kena masukkan. Okey, model tu cuma kita susun saja, tidak ada KSA dalam tu Cuma model-model yang dipilih itulah. Okey, model-model yang dipilih tu yang akan membantu meningkatkan knowledge. Skill tu pun ada dia punya tahap-tahap dia, attitude pun dia ada tahap-tahap dia. Contoh kalau universiti kami C4, P3, A3 C4 dia tahap analisis, P3 lepas tu dia ada A3 lah. Kalau sekolah saya rasa dia lebih C1, C2 Kalau peringkat sekolah rendah 1 cukup, kalau 1, 2 cukup, sekolah menengah dah 2, 3 2, 3 dah cukup. Kalau peringkat universiti kita baru 4 kita baru 4. Okey, kalau master 5, kalau PhD 6 PhD kita create. Kalau master kita bawah sikit sintesis. So macam itulah. Dia tidak ada KSA kita yang kena masukkan terapkan belum taksonomi. Kalau dah ada cikgu-cikgu ni dah boleh jadi instruction designer dah boleh jual talent sebab kita lama dah mengajar, memang macam-macam skill kita dah ada, cuma kalau dikumpul balik semua ni saya rasa dah boleh jual dekat industri boleh jadi part timer ni, dah boleh buat jual di industri. Sebab sekarang banyak iklan-iklan tentang instruction designer ni sebab Asia University
AEU Asia University totally dibuat online learning IIUM kan. Okay. Yang tu pun totally dia memang e-learning separuh daripada pembelajaran mereka memang e-learning. So mereka dekat sana banyak memerlukan instruction designer instruction designer. So cuma kat universiti Okey, saya teknik pengajaran pembelajaran dewasa, saya punya semuanya adalah pension dari tentera. Tak apa. Okey, pembelajaran teori maka lebih gemar. Okey. Okey, saya ni mengajar TVET saya mengajar TVET dan saya kita kalau boleh cuba try didactic learning. Okey, didactic learning di mana cara Jerman di mana saya pun hari tu pergi ke Festo dekat ni KL Germany training. Mereka menggunakan didaktik di mana mereka mengajar di papan putih, mereka tak ajar teori, mereka ajar proses dekat belakang meja tu terus dah ada training kit. Okey, dia ajar proses dekat dekat papan putih, dekat kalau kita pusing belakang tu ataupun di depan kita tu dah ada training kit ataupun kit untuk kita uji. So apabila didaktik ni dia guna cara didaktik dia ajar proses dan dia terus tunjukkan bahan amali tu depan dia. Yang tu boleh menyebabkan kita macam orang yang berumur ni dia lebih senang faham. Dia tak perlu belajar teori-teori, akhirnya pergi lab minggu depan kita belajar amali. So dia menyebabkan mereka memang tak terima maybe kita boleh guna, kita ubah sesuai kita punya teknik pembelajaran kita, situasi kita di mana kita ajar proses. Contohnya langkah pasang dia PLC, kalau saya tahu saya belajar PLC dia kena contohnya lukis diagram pengajar dia akan buat diagram dan dia akan ajar dan kita terus lukis di dalam menggunakan komputer pakai tiap portal contoh tiap portal kita lukis. Dia dah lukis pakai papan putih, dia dah bagi atur cara dia dan kita masukkan terus. Lepas tu kita terus sambung hardware dan kita test balik dekat tempat tu balik. So pembelajaran berlaku teori tak banyak sangat, dia proses dan dia terus di depan mata dan kita terus training benda tu dan kita terus apply. Itu yang menyebabkan bolehlah guna cara tu didactic learning boleh pinjam buku tu Okay, doktor, bagaimana embedded techniques sebenarnya instruction ni dengan 4 step pattern teaching? Wah, ini 4 step pattern teaching tu yang contohnya intro the concept, lepas tu kita kukuhkan konsep dengan memberi macam tu kan? 4 step pattern teaching. Samsul? Cikgu Samsul? 4 step tu maksud dia seinduksi, penyampaian maklumat, benda tu ke ataupun kita mau kepada intro konsep, lepas tu kita kukuhkan konsep dengan memberi contoh, lepas tu kita bagi cara penyelesaian, lepas tu kita bagi dia latihan. So dia macam tu ke macam mana? Ni saya tak faham 4 pattern step ni. Cikgu Samsul boleh bagi sikit penerangan? Kalau boleh voice ke? Senang sikit. 4 step pattern teaching ni. Sebab dekat sekolah saya pun hari tu terkejut mendengar PDPR. Lepas tu saya Google tengok PDPR tu ialah rumah, R tu rumah. Saya ingat benda lain kan. Oh, rumah maksudnya. Okay. 4 step pattern teaching ni macam mana cikgu Boleh tak share sikit? Persediaan, penyampaian, penggunaan, okey. Pengesahan. Oh, okey. Oh, yang ni untuk pembangunan bahan pembelajaran ke ataupun kita nak gunakan di dalam pengajaran kelas?
Sebab kita ada macam-macam model kita ada model pembangunan produk, kita ada WIM. Persediaan, penyampaian, penggunaan, pengesahan. Okey. Pengajaran dalam kelas ini 4 step pattern. Yang ni di dalam WIM Tapi kalau contoh kalau saya pun mengajar dalam bidang TVET ni kan. Contohnya WIM ni dia more kepada CBT competency based training dan kita di dalam kita mengajar SKM di sini SKM 2 dan 3 ni kita more kepada dia punya duty and task kan. Kita cuma mengikut duty and task. Cuma saya tak tahulah ada term baru macam ni persediaan, penyampaian, penggunaan, pengesahan. Cuma kita mengajar mengikut duty dan task yang tersenarai di dalam nos-nos yang berkaitan Okey. Cuma tengok balik nanti kita bagaimana instruction. Nanti bagi saya masa sikit, nanti saya cuba saya explore sikit benda ni. Sebab dia kena combine kan. Okey. Mengajar secara face to face, okey doktor, tapi dalam keadaan sekarang kena mengajar secara Google Meet. So how nak tarik minat mereka? Okey. Ajar teori teori tentang subjek. Okey. Kalau orang dewasa ni orang dewasa ni saya rasa kita tak perlu ajar tau. Tak perlu ajar, cuma minta mereka kita sharing mereka punya pengalaman andragogi kalau saya mengajar pelajar master iaitu saya pelajar-pelajar saya adalah contohnya dari pensyarah politeknik. Okey. Saya minta mereka share pengalaman mereka, luahkan pengalaman mereka dan tengok apabila mereka luahkan pengalaman mereka kita rasa lebih seronok. Daripada pengalaman tu kita cuba ajar dia orang. Okey, ajar dia orang tambah baik sebab mereka dah ada pengalaman dan mereka dah ada knowledge terhadap benda tu. Cuba why not kita kembangkan mereka punya pengalaman ni supaya tagkan dengan kita punya pembelajaran kita. Saya mau kalau kelas saya tak mengajar master mereka akan share pengalaman mereka, mereka akan bantu, mereka akan share lah apa yang berlaku di politeknik, contoh politeknik. Mereka kata macam ni macam mana nak solve dan mereka akan sharing. Apabila kita banyak meminta pelajar sharing, dia lebih seronok dan dia rasa pensyarah memberi ruang kepada dia untuk bercakap, share dan dia lebih rasa dia pula yang lebih seronok minta tambah kelas ke, cepat masuk kelas macam tu lah. Okey. Cara menarik perhatian memang macam tu. Kita kena bagi mereka peluang untuk bercakap, okey, memberi idea, menyuarakan pendapat sebab mereka jangan bagi guna behavior kita mengajar mereka mendengar. Okey, dan orang dewasa ni dia suka fleksibel, dia lebih suka fleksibel lebih fleksibel. So jangan ikut macam budak sekolah menengah ataupun universiti masuk 8 hingga kalau kelas 3 jam. Mereka lebih fleksibel. Okey, maybe setengah jam perbincangan dan boleh bagi mereka bekerja dalam kumpulan. Okey, itu je lah pengalaman saya mengajar orang dewasa ni. Saya memang menggunakan benda ni dan sebab saya dengan dia memang satu career yang sama teaching part yang sama. So kita sharing knowledge, sharing macam mana apa yang berlaku, sharing knowledge dan kita kembangkan knowledge apa yang knowledge yang dia ada dan apa yang kurang kita isikan benda tu. Okey cikgu, kita boleh tengok, boleh siapa-siapa nak sharekan 9 event instruction punya activity? Cikgu, siapa nak boleh sharekan tengok? Just share tak payah takut, just share je, boleh share. Kita boleh tengok lah macam mana kita boleh bantu, okey ke tak okey Kalau ada soalan boleh tanya pasal ni instruction designer ni. Macam mana nak mohon instruction designer, lepas tu kalau boleh cikgu-cikgu ni dah ada knowledge, macam mana cikgu nak jual knowledge instruction designer ni Kalau boleh buat portfolio portfolio ni kita create portfolio dekat apa-apa web ke apa ke, cuba sell diri kata you boleh buat macam ni you boleh buat macam ni macam tu kena sell diri supaya jadi kita kena create portfolio kita dan kita kena selalu share kita punya
bahan-bahan yang kita create ni, kita guna ni, kita share supaya orang percaya pada kita adalah seorang instruction designer. Itu kepercayaan orang luar patut diwujudkan. Pasal tu kita kena kita buat banyak tapi kita tak simpan evidence. Knowledge dah ada, cuma kita tak share, kita simpan. So kita kena share, buat portfolio, maksudnya kita simpan, kita share, dan dia boleh membantu awak menjadi instruction designer. Dan sekarang saya tengok gaji, kalau dah ada pengalaman, saya rasa kalau cikgu-cikgu dah ada pengalaman, contoh orang yang belajar TVET ni, yang boleh membangunkan WIM ke apa kan, kalau nak jadi designer lah kan, instruction design dalam bidang TVET ke apa saya rasa lumayan juga sekarang ni, sebab sangat demand dan keduanya adalah digital. How kita nak terapkan digital learning di dalam kita punya instruction designer tu adalah salah satu aspek lagi satu yang kita kena perlu fokus. Okay, dan sangat tu. Cuma kena ni lah, kena pandai macam mana kita nak jual kita punya talent kita. Okay. Okay, cikgu siapa nak share boleh share? Atau semua tak nak share ni? Pelajar saya ada? Pelajar saya nak share ke apa-apa? Bolehlah share awak punya tugasan yang kita buat pasal Gane tu. Boleh share macam mana kita tengok, kita boleh tunjukkan kepada peserta-peserta yang hadir hari ni Tak perlu takut Yes, mungkin student Dr. Tamil yang boleh share kan. Jadi kita akan tengoklah. Sebab mereka pun memang menggunakan model Gane ataupun mereka boleh cerita macam mana saya ajar dalam kelas. Boleh buka report dan boleh share apa yang awak buat dalam kelas, step by step. Boleh share apa yang awak buat sebagai seorang instruction designer. Share pengalaman awak sebagai seorang instruction designer. Saya rasa Dr. Tamil kena panggil nama lah, student Dr. Tamil. Daniel ada, Daniel. Alright. Daniel. If you present Daniel, you got extra mark, right? From Dr. Tamil. Semua takut Selamat petang Dr. Tamil. Ya. Saya Puan Tuti daripada GMI. Okey. Saya rasa saya nak cubalah kot. Boleh, tak ada masalah cikgu. Kalau cikgu cuba, memanglah saya seronok lah. Adalah seorang pelajar yang tunjuk saya. Sebab saya basically saya buat PBL dan project based learning dan tapi saya memang ada like challenging part on pedagogi sebenarnya dalam hal ni, especially on ni lah TVET lah. Tapi saya share je lah apa yang saya buat lah sebelum ni lah, sepanjang sebelum yang PKPB semua tu lah. Boleh share cikgu, boleh share tengok macam mana cikgu buat. Sebenarnya saya ada dua e-learning system. Satu saya pakai VLU. VLU is Moodle. Tapi saya tak rasa macam begitu user friendly sangat. Jadi saya cuba saya pakai Google Classroom. Cikgu, kita ada seorang lagi pakar, kawan saya dia ada ni, Ahmad Fakhruddin Muhammad Yusof pun seorang pakar PBL juga. Beliau pun boleh bantu komen. Saya memerlukan bantuan sebenarnya untuk upgrade diri sendiri juga. Saya present. Okey, ada nampak? Nampak. Okey, ini saya punya Google Classroom. Maknanya saya memang apa yang saya buat ni basically based on my method lah. Apa yang sesuai based on diploma level lah. So actually I baru tahu sebab I tak ada background on education pedagogi formal lah kan. So tadi adalah few of the Gani naik event instructional tu, so macam ni adalah subject design project sebenarnya. So diorang kena design. Minta maaf, saya mengajar khusus industry design. So dalam industry design tu ada 3 project di mana ada product design, ada furniture design dan ada automotive design. Cikgu guna model apa cikgu? Guna AD ke engineering design ke?
Saya di GMI bahagian apa, Mechanical Engineering Department. Tak, kalau buat benda ni cikgu guna model AD ke ataupun guna engineering design model ke? Tak ada. Saya tak ada sebenarnya formality dalam the real pedagogy untuk TVET sebenarnya. Tak apa. Saya basically saya macam saya refer pada senior-senior lah sebenarnya. Yang PBL ada, mostly PBL, tapi untuk project based learning tak ada pakar di situ sebenarnya. So ini yang saya buat. Ini pada bahagian depan lah. So ada dia punya attention dia punya tu kan. So ini overall saya punya ni lah. Tapi basically kalau tengok di classwork ni, saya dah bagikan setiap all topics ni ikut training week. Training week 1, 2, 3, 4. So saya ada buat macam inilah. Kalau training 1, 2, dia punya project brief, so dia punya introduction, course slide, objective design, brief, project coursework, and then introduction on design research everything lah. So mana briefly diorang punya course information lah. So dalam ni diorang student dia boleh rujuk kat sini bahagian ni. And then untuk training week, okay, this is dia punya actually basically daripada lesson plan lah saya buat, cuma saya transfer lah ikut dia punya bi-weekly lah. So saya dah state lecture apa, brainstorm apa semua. So on practical, so saya dah bagi, ini actually yang di sini adalah PowerPoint yang saya include ni. So it goes to ni lah yang weekly tu So saya ada bagi apa untuk week tu, buat apa, practical dia apa. So kalau kat sini nampak basic macam lebih pada lesson plan lah, tapi tak tahulah whether betul ke tak sebenarnya. Tapi so far dapat feedback daripada student untuk project project based, diorang lagi prefer macam ni lah. Sebab saya dah daripada PKP 1 daripada tahun lepas, daripada bulan March 2020 saya dah start guna ni. So memang ada try and error dan dapat feedback daripada student lah. Regarding this kind of teaching and learning lah. Okay, cikgu, hasil pelajar kena hasilkan produk ke ataupun simulation ke macam mana? Diorang theoretical ada, cuma 30% teori, and then basically yang lain by project based lah, memang amali lah. So kalau ke sini, diorang actually kena hantar by hard copy semua. Diorang punya report, dia punya, tapi as kalau masuk kat sini diorang actually ada hantar research diorang lah, diorang punya presentation dalam bentuk digital lah macam ni. So jadi dia challenging on project based sebenarnya. Kalau teori tu bagi saya agak boleh, tapi diorang quite macam struggling jugalah dari sudut tu lah, in fact level diploma kan. Okay. Cikgu bagi berapa problem dia ada satu projek saja Okay, kalau ikutkan dia satu projek, kalau tengok saya punya brief kat sini adalah, saya bagi sini lah, tak tahulah whether nampak ke tak ni. Nampak balasan. So kat sini dia kena design DIY power tools. Maknanya kat sini dia introduction dia is to introduction to industrial design process, problem based or project based learning on design factor, basic industrial design research method and practical learning of various industrial design process such as ideation, sketch, design development and final design model making. Sebab diorang actually final design model making itulah diorang punya outcome. So diorang memang belajar membuat proses daripada A to Z, daripada buat research and then dia kena buat research, take survey apa semua, and then diorang kena tahu the customer or user nak design macam mana untuk innovation lah. Maknanya kita actually dia macam more on redesign, penambah baikkan in terms of design hot glue gun lah macam tu. Okay. Cikgu guna tajuk maksudnya design tu the problem di industri ke macam mana? Problem ada, dia basically this is
introduction untuk design proses. So kita macam kita bagi macam apa macam apa anda macam ni lah design task ni kat sini sendiri. As industry designer, you are expected not only to produce a visual attractive form but also as problem solver, Okay, which good. you need to focus on. Okay, one, you need to conduct research, the related subject based on the suitable location and environment. And then second, you need to identify issue and trend in terms of design of the product design. So and then the third, you need to propose on design solution supported by strong basic design research. Okay. And Saya nampak cikgu macam apa, pelajar tu dia macam kita bagi tahu pelajar tu adalah seorang kerja di engineer kan, sebagai seorang product designer kan. yes, betul, sebagai seorang product Kita designer. bagi dia task sebagai kita anggap bagi dia macam satu kepercayaan awak adalah product designer. Macam saya bagi pada pelajar saya instruction designer. So cikgu jadikan sebagai, lagi satu ada tak guna filler table sebab dia kalau kita guna filler table dia lebih nampak pelajar lebih teratur sikit lah benda tu. Tak ada, sebab tu yang sebab saya tak ada right mentor sebenarnya to especially on this kind of project kan. So that's why bila saya tengok ni macam ada maybe boleh I practice or apply lah, tak apalah. Tapi saya rasa kalau peringkat diploma tu okay kot, kalau peringkat degree tu kalau boleh apply filler table saya rasa dia lebih teratur. Filler table ni dia filler tu F for fact, L for apa ni, I for idea, L for learning issue, A for action. Okay. So macam pelajar saya ni, saya analisis design tu, mereka analisis dia akan buat filler table, mereka akan bentang. Lepas tu saya kata kalau saya tak setuju saya suruh buat balik sampai dia betul-betul, lepas tu dia akan pergi design dia akan bentang filler table balik. Lepas tu kalau tak sesuai saya kena pusing balik ke design balik, analisis balik. So dia macam tu, proses tu dia kalau dia develop tak betul saya suruh pergi design balik. Dia macam pusing sampai akhirnya saya tengok daripada tak ada apa-apa, akhirnya jadi mantap lah. Itulah dia sebab saya sebenarnya nak macam mantapkan saya punya dalam teaching and learning ni lah sebenarnya. Cuma saya tak dapat. Bila dah dapat tahu yang Dr. Tamil ada buat instruction and design tu ni, I think this is the core that I need to improve myself jugalah sebenarnya. Tak apalah, tapi kalau untuk peringkat diploma ni dia sebab diploma ni dia tak berapa level untuk problem solver tu, tak berapa tinggi sangat kan. Dia okey kot. Kalau cikgu dah macam ni design task, maybe cikgu tak fokus kepada PBL tapi cikgu fokus pada problem solving. Dia ada dua kan, satu problem solving, satu ada problem based learning. Cikgu memang cikgu nak fokus kepada problem solving sebab peringkat diploma kan. Kalau peringkat degree maybe PBL, problem dia ada dua model berlainan problem solving dia ada model dia. Problem based learning dia ada model dia. Dia lain. Problem solving ni bukan selesaikan masalah di luar, cuma dia boleh selesaikan masalah di dalam topik tersebut macam tu lah. Kalau PBL dia more kepada macam cikgu punya memang PBL ni, design task ni memang PBL. Kalau ada filler tables dia lebih nampak dia lebih menarik lah Sebab dia actually macam DJMI ni because saya daripada background mechanical engineering, so basically it's from German punya practice. So kita tak panggil PBL. Didaktik guna cikgu tak? Didaktik guna tak? Didaktik Jerman memang famous ni didaktik ni. Tapi sebenarnya saya tak nampak benda-benda tu sebab kebetulan saya ni masih baru lagi di JMI. Jadi orang-orang yang expert tu, yang terkenal dengan bahagian itu semua dah berhijrah ke tempat lain. Itulah sebab dia panggil Pro 3BL. Problem firstly adalah dia punya problem. Cikgu boleh output dia macam mana cikgu? Output pelajar ni macam mana? Jadi ke tak jadi ke macam mana? Jadi memang jadi so far. Tapi dia akan sebenarnya dia jadi basically dia tengok pada cikgu tu. Cikgu punya agresif dengan dia punya commitment, engagement dengan student. Sebab saya cuti bersalin tu, so subjek ni dah di hand over orang lain.
So bila saya nilai balik, saya balik daripada cuti bersalin, saya nilai, saya assess balik student tu untuk final project diorang ni lah yang diorang kena ada outcome punya design work tu. Student dia memang bagi saya adalah engagement lah sebenarnya, engagement dengan student tu. Cikgu dia ada dia punya ni ke? Dia ada CLO ada? CLO ada, semua ada. Ni kalau konektif berapa sih untuk diploma ni? Konektif ni. Kalau ni outcome CLO, konektif dia ni sebenarnya berapa bulan, tapi saya dah review balik konektif level dia C2 sebenarnya. Tak, kalau konektif C3 kan? Ya. Kalau C3 dia pengetahuan, kefahaman, aplikasi je kan? Aplikasi dan sebab nature industry design ni kena apply sekali. Dia nombor 3 aplikasi kan? Aplikasi tak saya belum start taxonomy, saya pun agak lupa kadang saya refer juga table belum start taxonomy tu. So nanti kalau mengajar ni kita macam cikgu dah guna PBL ni more kepada C4, C3, C4, C5 lah. Lebih kurang sebenarnya tapi sebenarnya tapi dah revise balik, so diorang dah standardkan level diploma tu yang paling maksimum. Sebab PBL ni dia more kepada sebab kalau kita tengok belum taksonomi yang bawah tu 3 tu dia macam more kepada biasalah pasif kan. Pasif. Kalau macam sintesis create dengan aplikasi tu dia more kepada aktif. So aktif tu kita boleh gunakan PBL. Macam cikgu C3, so dia jatuh ke bawah, dia tak pasif, dia more kepada pasif, dia tak aktif. Kalau aktif dia kena dia pergi kepada yang sintesis, create, aplikasi semua tu lah. Okay. Sebab ini tu dia saya ni apa ni, Cikgu Ahmad ada kat sini pun boleh share ni. Cikgu Ahmad pun orang PBL Cikgu Ahmad Fakhruddin Muhammad Yusof ni. Boleh. So okay, tanya cikgu. Ni secara umum lah, so ini apa yang saya praktis, so maknanya dia orang punya macam projek skala 2 lah, Gancat week 1 buat apa, week 2 buat apa. Dia ada bentang industri, dia ada pembentangan tak cikgu? Pembentangan industri ada, tapi itu untuk final year project. Maksudnya orang industri akan datang lah? Yes, betul. Dia akan assess, dia verify nanti selalunya akhir tahun lah. Tapi ini projek subjek yang untuk individual. Solo, dia it's just a introduction punya ni lah. Yang ni PBL buat individual Yang ni individual sebab industry design dia ada tiga core. Dia ada 3 core. 3 disiplin lah, product design, automotive design dengan furniture design. So tapi automotive design tu selalunya kita bagi dalam group lah. So kat sini kita boleh nilai lah bila diorang buat individual group tu, kita memang assess A to Z. So dia punya strength dia ke mana, weakness dia tu kita dah boleh detect lah sebenarnya. Okay. Okay cikgu, tahniah. Boleh. Nanti boleh baiki lah. Nanti boleh baiki perkara-perkara yang macam tadi saya sebut tu. Boleh gunakan fila table. Lepas tu kalau untuk perbincangan, sekarang banyak orang pelajar menggunakan teknologi, contohnya Telegram group, WhatsApp group. Ya, betul. Dan saya pun selalu sampai malam, 12 malam pelajar mesej saya balas. Kita fesi, kalau PBL kita fesi, so kita kena sentiasa, kalau kita buat PBL, so kita kena bersedia untuk jadi fesi. Malam-malam kena balas. Betul. Saya memang macam tu. Saya kadang-kadang tu bila diorang tak boleh sebabkan faktor-faktor, ada masa siang tu internet diorang down, memang saya buat malam. Dan diorang suka sebenarnya buat kelas malam, suka sangat sampai ke tengah malam. Diorang aktif malam lah, mostly student saya dia aktif malam. Okay cikgu. Thank you for sharing. Okay, boleh approve doktor? Approve Apa? Approve ke? Okay, boleh. Cuma kena tambah baik sikit dari segi fila table tu lah. Alright, boleh. Nanti tambah fila table, lepas tu more kepada sekarang kita panggil dia PBL Digital Learning Sustain. Kita kena sustain macam tu. Dia sekarang dah lain sikit. PBL ni dulu kita banyak
konvensional kan, kita face to face discussion. Now sekarang kalau boleh integratekan dengan digital learning integratekan dengan digital learning, kalau boleh kalau ada kursus-kursus yang berkaitan, join macam mana kita nak boleh buat online PBL ni So online PBL ni banyak more kepada jatuh pada FASI lah, kita kena FASI macam mana waktu untuk FASI jadi FASI balas. Tapi pensyarah banyaklah kerja dia, beban dia tinggi. Yelah, betul lah tu. Kalau siapa nak beban tinggi, suka kena buat macam tu lah PBL Kalau tak nak beban, guna Gane je lah 9 instruction tu. Okay, next. Alright, thank you. Okay, thank you cikgu. Ada siapa nak share lagi? Ni pelajar saya nak share Ada siapa-siapa nak share dia punya ni, Gane? Okay, ada nak share ada soalan, apa-apa soalan berkaitan ni? Dia panggil nama aku terbuka mic je Kak. Siapa nak share Daniel? Daniel lah. Doktor. Ya. Sekejap, saya ada problem sikit. Masalah laptop tadi dia auto terpangkar. Oh, okay. Apa share awak punya assignment awak, boleh cerita sikit pengalaman awak buat jadi instruction designer ni? Sepanjang saya buat jadi instructional designer ni. Laporan tadi buka. Ya saya? Laporan. Laporan saya. Sekejap doktor, laptop saya agak masalah sikit. Saya tengok saya punya report lah, based on saya punya report. Okay, cerita sikit. Okay. Ya doktor. Kalau buka report boleh, bukakan report awak, apa yang awak buat boleh share lah sebagai seorang instruction designer ni. Jadi apa yang saya dapat sebagai seorang instructional designer ni, kami selalu buat kajian awal lah terhadap projek yang kami ingin lakukan dulu awal-awal dia. Daniel, besarkan sikit. Ya saya? Besarkan sikit. Ya? Okay. Yalah. Sebagai instructional designer, kami ni diajar cara untuk bersiap sedia daripada orang cakap pre-production sehingga post-production, sehingga habis kami punya projek. Ada yang kami perlu buat, ada model yang kami perlu ikut dan sebagainya. Jadi kami mulakan dengan cari bahan-bahan macam tu. And then daripada kajian awal ni lah yang kami dapat siapkan projek dengan lebih teliti. Dan ini untuk filler table yang pertama, kami kaji bagaimana pengajaran-pembelajaran ni berdasarkan Maya ni dalam COVID-19 ni boleh pergi lebih jauh. Kami kaji macam mana algoritma untuk platform social media, bagaimana dia boleh sampai kepada lebih ramai audience. Lepas tu kami pilih lah kandungan media kami kan. Jadi kami pilih kandungan media berasaskan video kami untuk buat projek kami kan. Kaji macam mana kandungan media dekat platform YouTube, Instagram, Facebook. Then after that kami pilih model lah, daripada segi situ kami pilih model daripada Pakistan. Model ni tak familiar sangat, dia agak rare. Ini disarankan oleh Dr. Tamil, model Isman nama dia. Jadi agak susah untuk kami buat kajian, tapi kami dapat buat kajian tentang model ni. Dan kami memilih model ARCS, iaitu model yang orang cakap untuk berbentuk motivasi untuk student. Kami kaji daripada segi model yang mana akan kami pilih, model Azure, Benefit Impact, model Rapid Prototyping, Waterfall dan sebagainya. Tapi akhirnya kami pilih model Isman dan model ARCS untuk kami punya reka bentuk projek, dan juga kami punya reka bentuk kandungan media iaitu model ARCS. Seterusnya, ini kami mengkaji setiap salah satu dalam kami punya ni lah pilihan model ni, apa yang ada dalam model ni dan sebagainya. Seterusnya kami pergi kepada reka bentuk pula. Yang reka bentuk ni kami kaji lebih dalam berkenaan dengan model dan
berkaitan dengan storyboard. Bagaimana storyboard dilakukan, macam mana kami boleh bentuk satu karakter yang bagus dengan jalan cerita yang baik dan sebagainya daripada situ. Dan kami pilih tu dan kami kaitkan dengan model yang ada, iaitu model RCS, iaitu reka bentuk kandungan media, iaitu attention, relevant, confident dan satisfaction. Semuanya ada dekat dalam storyboard kami dan dalam penceritaan kami lah. Dan storyboard kami ni dibuat dan tak boleh diubah lah semasa menjalankan projek kami ni. Reka bentuk, itulah function untuk buat storyboard berdasarkan model RCS. Untuk model Isman ni pula, kami gunakan untuk membentuk satu framework yang lebih mudah untuk kami buat projek ni dengan lebih baik. Jadi di sini kami selitkan bagaimana kami buat setiap proses yang kami buat dan sebagainya, macam mana kami kaji setiap ni dan macam mana kami boleh masukkan. Kami ada juga masukkan sebab dalam model Isman ni dia bersifat apa orang cakap overall. Jadi dia ada sekali diselitkan dengan pre-behaviorism, constructivism dan connectivism lah. Ni beberapa aspek yang boleh diambil dalam penghasilan storyboard: scene, content, script, editing and sound. After that, inilah storyboard kami yang dapat kami hasilkan semasa sebelum pembentukan projek. Orang cakap pre-production lah. Daripada storyboard ni lah kami dapat bentuk kami punya kandungan media dengan baik dan dapat alhamdulillah tontonan yang baik juga, like yang banyak juga daripada kami punya storyboard ni. Kita skip proses storyboard. Tak pasal adalah tahap paling penting dalam sebuah projek. Jadi kami telah mengkaji dengan lebih mendalam pada projek kami, iaitu model Isman seperti yang saya cakap tadi dan model RCS. Seterusnya pembangunan. Pembangunan ni kami kena cari tentang perisian yang kami pilih. Apa perisian yang terbaik untuk kami buat projek kami, pembentukan dalam reka bentuk media kami ni, macam mana perisian tu dapat menolong kami dari segi untuk editing, overlay, effect, transition dan sebagainya. Jadi terdapat banyak perisian yang kami kaji Wondershare Filmora, Windows Movie Maker, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro. Tapi dan juga ada yang kami kaji, tengok juga ada dekat dalam phone juga untuk menghasilkan video, untuk menghasilkan gambar. Tapi yang kami pilih untuk penghasilan kami punya pembangunan untuk perisian ni, kami menggunakan Share Filmora sebab dia banyak, sebab dia variety, ada banyak overlay, effect, kita boleh add sound, kita boleh edit dia punya voice over, kita boleh record screen, PC screen dan sebagainya, boleh present daripada situ. Tapi kami pilih untuk buat just pen effect untuk setiap gambar. Dan perisian kami pilih, ialah ini kami punya cakap apa, huraian daripada setiap apa yang kami buat setiap minggu lah. Jadi ini seterusnya pada peringkat akhir kami mencari angle lah, angle dalam sesebuah produksi tu untuk mendapatkan salah satu apa orang cakap salah satu shot you yang lebih baik lah daripada segi extreme shot, close up shot, panning shot, wide angle shot. Dan daripada situ kami memilih close up shot, panning shot, wide angle shot, extreme close up shot, extreme wide shot. Dan ada perubahan sikit yang dilakukan dalam storyboard yang melibatkan scene dan content sebelum kami teruskan proceed untuk projek kami. Selanjutnya pelaksanaan lah. Ini kami buat kami punya projek, editing based on storyboard. Kalau tengok di sini ada storyboard kami dan juga kami based on kami punya storyboard dan kami siapkan editing. Okay, daripada sini output model RCS. Kami di sini kami menceritakan tentang di mana scene yang kami kaitkan dengan attention, di mana scene yang kami kaitkan dengan relevance, di mana scene yang kami kaitkan dengan confident dan satisfaction. Di mana satu scene ini yang kami kaitkan lah, ARCS. Dari sini. Dan last kali kami mencari masalah, feedback daripada klien, evaluation dan juga penilaian masalah daripada itulah, daripada orang-orang yang tengok video kami. Jadi kami minta daripada media content storyboard yang pada asalnya kami ubahlah sikit daripada segi skrip dia, kami ubah. Dan ini adalah feedback yang kami dapat. Cerita apa yang orang nak dan cuba olahkan lagi. Video yang menarik tapi perlu ditambahkan lagi konten supaya jadi lebih menarik. Video yang menarik cuma orang nak tengok video ni mesti nak lihat wajah sebenar di sebalik suara. Yang mana kita tahu wajah sebenar di sebalik suara ni agak orang cakap tak boleh, tak masuk akal sebab kita di zaman COVID-19 kan jadi agak susah untuk ni menggunakan pelakon sebenar. Jadi seterusnya feedback kami huraikan lebih kepada feedback dan juga penilaian yang mana kami dapat mencecah 800 plus
jumlah tontonan di Instagram dan 300 jumlah penonton dekat YouTube. Hasil daripada video kami telah mendapat sambutan yang agak ramai juga, dah buatkan likes kami mencecah 100 plus, mendekati ke 200 plus setakat yang saya check. Kami menggunakan platform YouTube dan Instagram untuk post. Inilah 899 views, 172 like. Tak silap sekarang dah nak sampai 200 like dah. Dan ini dah yang penilaian yang kami dapat lah daripada rakan-rakan dan juga orang luar. Dan inilah rumusan daripada kami punya projek, daripada segi apa yang kami buat selama ni mengaitkan konsep tentang penerimaan refleksi orang awam dan seterusnya rujukan kami. Jadi daripada apa kesimpulan yang saya dapat buat daripada projek kami ni, kami belajar banyak benda baru. Okay, kami belajar yang setiap satu perkara tu kami perlu merangka satu framework untuk menjalankan kami punya projek ni dengan lebih efisien dan lebih efektif supaya tak ada masalah yang mendatang akan berlaku. Dan juga kami dapat belajar untuk construct something yang boleh membuatkan kami berfikir dengan tahap aras tinggi lah. Kebat orang cakap, kemahiran berfikir aras tinggi dan bergaduh dalam menceritakan tentang bagaimana pemikiran kita di atas suatu perkara tu untuk construct satu fila table yang sempurna. Dan di-assist oleh Dr. Tamel setiap minggu, jadi kami dapat ilmu yang bermanfaat sekali dengan ilmu tu kami boleh guna sampai bila-bila. Dan itulah apa yang saya dapat daripada hasil projek saya bersama tim saya. Terima kasih Dr. Okay. Thank you Daniel for sharing. Okay, saya boleh tunjukkan pelajar ni punya video sekejap saya boleh sharekan dia punya, boleh tengok video dia masuk. Boleh nampak tak slide saya? Boleh? Sekejap Dapat dah tu. Oh lambat ni. Dia tengah loading boleh tak nampak? Boleh Boleh Dr. Okey. Aduh, bising ada. Saya buka. Bunyi dia semacam. Kalau Daniel boleh tak bukakan Daniel? Daniel, boleh tak bukakan? Boleh Dr. Okey, boleh tak share? Saya punya bunyi dia punya tu. Okey. Ada sound sikit? Sound tak ada sound? Ada dengar Dr. Tak dengar sound.
Tak ada bunyi ke doktor? Tak ada bunyi. Sekejap, mungkin saya kena pakai earphone ke. Silakan sekali. Boleh dengar ke doktor? Boleh. Nama saya Daniel. Saya dah lama mencari maksud sebenar kebahagiaan. Saya selalu cemburu tengok orang yang bahagia dan jenis happy go lucky. Kerana saya dahulu pun salah seorang yang happy go lucky juga. Tetapi segalanya telah berubah. 16 November 2018. Saya di dalam kelas dan sedang belajar. Sewaktu belajar, saya akan biasakan untuk tutup telefon bimbit. Hello Daniel. Tolonglah jawab telefon ni Daniel. Ibu sakit tenat sekarang ni. Okey, kelas sudah tamat. Anda semua dibenarkan bersurai. Selepas habis kelas, saya terus buka phone dan tengok ada 25 miss call daripada kakak. Saya pun terus menelefon kakak dengan perasaan yang sungguh gusar. Assalamualaikum kakak. Kenapa kakak telefon banyak kali ni? Waalaikumsalam. Ya. Ibu dah tak ada. Ibu accident. Kena langgar dengan kereta. Tadi ibu dah tenat sangat dan nak cakap dengan Daniel untuk kali terakhir. Tapi tak dapat. Sebab Daniel tak jawab telefon. ...27 September 2019. Saya sedang menunggu Jimmy, kawan lama di kafe. Sudah hampir setahun ibu tinggalkan kami dan saya masih mengalami kemurungan selepas ibu pergi. Assalamualaikum Daniel. Lama tak jumpa awak. Ada apa awak nak jumpa saya ni? Waalaikumsalam Jimmy. Saya cuma nak minta pendapat awak sedikit. Sejak ibu tinggalkan saya tahun lepas, saya telah mengalami kemurungan dan tidak jumpa kebahagiaan. Tapi awak Jimmy, dugaan awak lebih teruk daripada saya. Ditinggalkan isteri, bisnes bankrupt, ibu dan ayah awak pun juga tidak ada. Tapi macam mana awak boleh kekal positif? Daniel, kalau awak pegang secang kopi dan ada orang langgar awak sampai kopi tertumpah, apa yang buatkan awak tumpahkan kopi tu? Orang yang langgar saya lah. Salah. Air kopi yang tumpah. Kalau di dalamnya air teh yang akan tumpah. Jimmy, jangan main-main, saya serius ni. Apa yang ada dalam cawan akan tumpah. Begitu juga dengan diri kita. Sekiranya konflik kehidupan datang mengejar kita, apa yang tersimpan dalam hati kita akan terkeluar, sama ada untuk kekal bersyukur dan berusaha jadi lebih baik ataupun sedih dan menyiksa diri sendiri. Tidak salah untuk sedih, tetapi bukan dalam masa yang lama. Awak pilih sendiri. Semenjak daripada hari itu, saya mula sedar. Hakikat hidup manusia semua inginkan kebahagiaan. Kita makan sedap untuk bahagia, kita mencung untuk bahagia, kita solat untuk bahagia, kita lakukan segala bahagia. Tetapi kita lupa sebenarnya konsep kebahagiaan terletak dalam diri kita sendiri. Semua orang boleh mencari kebahagiaan dan saya sangat yakin semua orang boleh menjadi bahagia. Kerana kebahagiaan adalah di dalam diri anda sendiri. Setiap hari saya akan memulakan pagi dengan berada di dalam fikiran yang positif dan sebelum tamatkan hari, saya akan catat benda yang saya bersyukur pada hari tersebut. Saya doakan semoga kita kekal tabah dalam menghadapi segala cabaran dan dugaan yang menimpa. Ingat, kunci kebahagiaan sebenarnya terletak di dalam diri anda sendiri. Sama ada kita memilih untuk bahagia ataupun bersedih.
Okay, itu adalah sedikit apa yang pelajar saya buat pelajar saya buat, ini adalah instruction designer apa yang mereka buat daripada minggu pertama sampai minggu ke-14 semasa musim PKP semasa musim PKP, walaupun kami tak bertemu face to face tapi di dalam online tapi boleh menjadi, kita boleh guide pelajar sampai saya rasa video ni boleh masuk pertandingan kot sedia jugalah so walaupun kita ingat face to face dapat pengajaran pembelajar lebih efektif. Kalau online pun kalau kita selalu guide mereka ni, mereka akan mantap mereka akan mantap. So itu saja daripada saya. Cuma beberapa perkara nak jadi, kalau nak jadi seorang instruction designer so beberapa perkara yang cikgu-cikgu kena tahu cuma saya nak simpulkan beberapa perkara yang cikgu kena tahu adalah learning theory, learning model dan model bagi evaluate kita punya produk So itu yang perkara-perkara yang sangat penting di dalam kalau nak jadi seorang instruction designer. Dan kita semua adalah seorang instruction designer, tak kisahlah bekerja di kerajaan ataupun swasta apa-apa, kita semua sebagai seorang instruction designer. So kalau dan saya tekankan kalau boleh lah cikgu-cikgu kalau dapat kuasai tiga benda ni ready, belum taksonomi dan Kirkpatrick punya model, dah tahu dia punya skill semua tu, dah boleh jual diri jual bakat, keluar ataupun buat training ke, buat jadi instruction designer kan, mengajar orang lain ke. So itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa boleh contact saya lah. So saya serahkan kepada pihak pengajar untuk penutup, dan jangan keluar dulu kita ada sesi mengambil gambar